Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bertemu lagi dengan Ustazah Salma dalam kelas Pendidikan Islam tingkatan 1. Stay tune. Sebelum kita mulakan, kita baca dulu doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, untuk petikan yang seterusnya adalah ayat hafazan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Dan dalam ayat ini menceritakan tentang kitab Al-Quran merupakan panduan hidup Muslim bagi orang-orang yang bertakwa, yang mana kitab Al-Quran ini tiada keraguan padanya. Apa yang dimaksudkan dengan ciri-ciri orang bertakwa berdasarkan ayat surah Baqarah 1 hingga 5? Iaitu yang pertama, beriman kepada perkara ghaib. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, menginfakkan harta. Yang keempat, beriman kepada hari akhirat. Dan yang kelima, beriman kepada kitab. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa ini, ganjarannya ada dinyatakan di dalam ayat 5, iaitu mereka akan mendapat hudam min rabbihim, iaitu hidayah daripada Allah, dan mereka juga merupakan orang-orang yang al-muflihun, iaitu orang-orang yang berjaya. Okey, ganjarannya adalah pertama mendapat hidayah daripada Allah, dan yang kedua mereka adalah orang-orang yang berjaya. Seterusnya adalah ayat hafazan surah Al-Baqarah ayat 201. Yang menceritakan tentang Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya berdoa, memohon agar dapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, dan seterusnya dibebaskan daripada api neraka. Apa contoh kebahagiaan di dunia? Antaranya adalah kesihatan yang baik, rezeki yang berkat, rumah yang selesa. Contoh kebahagiaan akhirat adalah terhindar daripada api neraka, mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi murid-murid kena kenal pasti, seandainya ada soalan peperiksaan bertanya tentang kebahagiaan dunia, maka jawapannya adalah menjurus kepada dunia. Kalau soalan ditanya tentang fokus kepada akhirat, juga fokus untuk akhirat. Jadi jangan mencampur adukkan di antara dua contoh kebahagiaan ini. Tetapi seandainya dia tanya soalan kebahagiaan, tidak berfokuskan dunia atau akhirat, boleh bagi jawapan tak kisah. Okey, seterusnya adalah ayat hafazan yang dikenali sebagai ayat kursi, iaitu surah Al-Baqarah ayat 255. Yang mana di dalam ayat ini ayat yang sangat bagus, ayat yang sangat disarankan oleh Nabi untuk kita amalkan dalam kehidupan harian, kerana apabila kita sentiasa membaca ayat kursi, kita akan terhindar daripada gangguan syaitan, sama ada semasa kita tidur maupun kita sedar. Okey, antara sifat-sifat Allah yang ada dalam ayat kursi ini adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, iaitu yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendirinya. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Allah Ta'ala tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Okey, Allah Ta'ala mengetahui apa sahaja yang dia miliki, sama ada di langit maupun di bumi. Kemudian Allah Ta'ala dalam ayat yang terakhir ayat kursi itu, wahuwal aliyyul azim. Okay, disebutkan lagi sifat-sifat Allah yang lain, iaitu Allah Maha Berkuasa, dan juga Allah Ta'ala Maha Tinggi dan juga Maha Besar. Okey, tajuk seterusnya berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 256 hingga 257. Allah Ta'ala menerangkan tentang Islam adalah agama yang mementingkan kefahaman dan juga keyakinan, bukan agama paksaan. Sebab tu dalam ayat 256 Allah Ta'ala mulakan la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam beragama. Jadi yang ditekankan di sini adalah kita sebagai seorang Muslim, kita kena faham, kita kena yakin, bukan sekadar ikut-ikutan. Okey, dan dalam ayat 257 Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Allah Ta'ala memimpin orang yang beriman daripada mereka kufur dan juga berada dalam kejahilan kepada kebenaran, iaitu mereka berada dalam keimanan dan juga keilmuan, berbanding orang-orang kafir. Orang-orang kafir dipimpin oleh syaitan untuk melakukan kejahatan dan kekufuran. Akhirnya jauh daripada Allah Ta'ala.
Seterusnya adalah surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 285. Ini juga adalah ayat hafazan tingkatan 1. Allah Ta'ala menceritakan di dalam ayat ini, iaitu yang pertama, segala yang ada di langit dan juga di bumi adalah milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui segala amalan zahir dan juga amalan batin kita. Ini bermakna amalan kita yang di dalam hati pun Allah Ta'ala mengetahui. Sebab Allah Ta'ala maha mengetahui. Okey, kemudian dinyatakan dalam ayat 285, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Menunjukkan bahawa semua rasul mempunyai akidah tauhid yang sama. Mempunyai akidah tauhid yang sama, iaitu menyembah Allah yang Esa, daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat 286 Allah Ta'ala mulakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, iaitu Allah Ta'ala tidak membebankan hamba dengan amalan yang dia tidak mampu. Maknanya apabila Allah Ta'ala menguji kita, bermaksud Allah Ta'ala tahu kemampuan yang ada pada kita. Ujian antara seorang dengan yang lain tidak sama. Jadi kita kena berbaik sangka dengan Allah Ta'ala. Apa sahaja yang Allah Ta'ala uji kepada kita, memang kita mampu. Jadi sebagai seorang manusia, kita kena berfikir secara rasional. Apakah hikmah di sebalik ujian tersebut dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, seterusnya Allah Ta'ala juga menceritakan tentang, dalam ayat ini menceritakan tentang semua perbuatan manusia akan dihitung, akan dihisap sama ada baik ataupun buruk. Seterusnya hukum tajwid iaitu Alif Lam Syamsiah dan juga Qamariyah. Macam mana nak membezakan? Okey, Alif Lam Syamsiah dia ada huruf-huruf tertentu. Nak kenal dalam Al-Quran, kita cari je Alif Lam. Kemudian selepas hurufnya ada tanda sabdu. Okey? Alif lam, selepas alif lam itu ada huruf yang bertanda sabdu. Itu alif lam syamsiah. Manakala alif lam qamariyah pula, selepas alif dan lam itu di atas lam dia mesti bertanda mati. Ya, mesti bertanda mati. Itu adalah alif lam syamsiah. Ya, hukum tajwid yang seterusnya, yang terakhir adalah hukum nun dan juga mim sabdu, iaitu mim sakinah. Iaitu mestilah dibaca dengan dengung, dengan kadar 2 harakat. Contohnya, manna, lamma, 2 huruf sahaja. Nun syaddah ataupun mim syaddah. Kedua-duanya baca dengan dengung, dengan kadar 2 harakat. Okey, itu saja untuk rumusan ataupun ringkasan tajuk bidang Al-Quran tingkatan 1. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.